Saya mulakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Wan Syafiruddin bin Wan Idris selaku pegawai Perkhidmatan Veterina di Jabatan Perkhidmatan Veterina Negeri Pahang. Okay. Sebelum saya mulakan sesi interview hari ini, izinkan saya untuk beri satu rangkap pantun kepada doktor pada hari ini. Okey. Merah menyala si buah ceri. Sungguh handsome doktor hari ini. Terima kasih ucapan diberi kerana sudi datang ke interview kami. Okey. Kuat bodoh ni. Okey, doktor. Saya mulakan dengan sesi pengenalan dulu. Okey, saya Muhammad Fairuz bin Ali, student DVM 1 daripada UMK. Seterusnya pada hari ini kami ada membuat interview session bersama dengan veterina officer dalam lecture intro vet medicine. Dan dalam grup kami ada 5 orang. Okey, yang pertama saya dan yang kedua Nurul Isdah. Boleh minta perkenalkan diri? Assalamualaikum doktor. Nama saya Nurul Isdah binti Barudin. Saya dari Kota Baru, Kelantan. Terima kasih doktor. Mat Kelantan. Okey, seterusnya saya mohon Ahmad Naimi untuk perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, doktor. Nama saya Ahmad Naimi bin Muhammad Azlan. Saya dari Ceras. Oh, orang Okey, KL. Afiq. Afiq. Assalamualaikum doktor. Nama saya Muhammad Afiq Azim bin Muhammad Lazim. Saya daripada Selangor, Shah Alam. Okey, yang last sekali si cantik molek Aisyah Nadin. Assalamualaikum doktor, nama saya Aisyah Nidin Crowley daripada Ampang, Kuala Lumpur. Okey. Okey doktor, untuk sesi interview kami pada hari ini, boleh tak doktor perkenalkan diri sedikit dari doktor dan background doktor sedikit? Okay, alright. So, terima kasih untuk pertamanya saya ucapkan kepada grup ni lah, grup berlima ni kerana sudi memilih saya untuk sesi interview assignment yang ditugaskan. Okay, untuk pengenalan diri, nama saya Wan Syafiruddin bin Wan Idris. Berasal dari Kuantan, Pahang. Saya sedikit background education lah. Saya bermula dengan diploma kesihatan haiwan, graduate pada tahun 2006 dan seterusnya saya menyambung kepada DVM di UPM dan graduate pada tahun 2011. Okay, sejak mula bergraduate, saya mula bekerja dengan syarikat swasta Leong Hak Group. Saya rasa semua orang kenal lah Leong Hak Group in the poultry industry sebagai farm veterinarian selama lebih kurang 9 bulan. Dan selepas itu saya ditawarkan untuk masuk ke jabatan lah pada tahun 2012 April. Dan saya mula bertugas di DVS Pahang pada April 2012 di bahagian regulatory selama 2 tahun, di mana di bahagian regulatory itu saya terlibat dengan kerja-kerja berkaitan perundangan, terutamanya kalau di negeri Pahang ni kita ada satu enactment yang dinamakan Enactment Kawalan Kerbau Lembu, di mana di bawah enactment tersebut pihak jabatan bersama-sama dengan penguatkuasa DVS akan melakukan perondaan lah ke seluruh kawasan untuk operasi menangkap ternakan yang berkeliaran. So itu kuasa yang diberikan di bawah enactment tersebut di dalam negeri Pahang. Jadi kita akan tangkap mana-mana ternakan yang berkeliaran untuk proses terusnya lah, proses perundangan
kepada pemilik-pemilik haiwan yang ternakan yang berkeliaran terbabit. Okey, selepas 2 tahun di bahagian regulatory, saya dipindahkan ke unit klinik dan epidemiologi, masih di DVS Pahang selama 3 tahun. So di bawah unit klinik ni, saya terlibat secara sepenuhnya dengan kerja-kerja rawatan haiwan kesayangan, terutamanya kucing dan anjing lah. Tapi ada juga macam-macam yang dibawa, termasuk iguana, ular, kura-kura, macam-macam benda pelik lagi yang kita tak belajar pun di universiti. Dan itulah, kita kena rawat jugalah bila orang dah bawa. So selama 3 tahun saya bertugas di klinik, melakukan kerja-kerja berkaitan rawatan dan juga surgery. Okey, dan selepas tu pada tahun 2017 saya dipindahkan ke Ibu Pejabat di Putrajaya di Seksyen Kebajikan Haiwan selama 2 tahun sehingga 2019. So, di mana semasa 2 tahun saya di Putrajaya, saya terlibat dengan kerja-kerja berkaitan Akta Kebajikan Haiwan. Saya rasa you all semua pun aware about the act. Dan kerja utama saya waktu tu adalah melakukan promosi ke seluruh negara, di mana kami terlibat dengan pameran-pameran lah untuk memberi sesi kesedaran dan pengetahuan kepada orang awam berkaitan Akta Kebajikan Haiwan. Okay. Dan seterusnya pada Jun 2019 tahun lepas, saya berpindah ke Makmal Veterina Kuantan sehingga hari inilah, baru setahun lebih. Dan sekarang saya bertugas sebagai seorang pegawai veterina di Makmal Veterina Kuantan. So, itulah sedikit perjalanan karier saya sejak saya bergraduate tahun 2011. Okey, sungguh hebat doktor, perjalanan doktor di DVS. Baru lagi tu. Ada di Putrajaya, di Pahang. Bila nak ke Selangor doktor? Selangor kaya kan? Okey doktor. Seterusnya saya proceed ke soalan yang kedua yang bakal diajukan oleh Aisyah Nadine. Okey, silakan. Okey doktor, soalan pertama saya adalah apa role Makmal Veterina dekat Pahang? Dia selalu kebanyakan ujian apa yang buat dekat Makmal Veterina di Pahang? Alright. Okey. So, sebelum saya menjelaskan berkaitan fungsi Makmal, izinkan saya beri a brief history about Makmal ni. Makmal ni dah ditubuhkan sejak tahun 1978. So, it seems dah lama jugalah. Sejak tahun 1978, saya pun belum lahir lagi masa tu. Dan sehingga hari ini Makmal ni masih berfungsi dan terdapat 6 seksyen utama. 6 seksyen utama di Makmal Kuantan sekarang, yang terdiri daripada seksyen bakteriologi dan mycology, seksyen virologi, parasitologi, patologi, kesihatan awam dan juga seksyen pentadbiran lah. Biasalah mana-mana organisasi mesti ada bahagian pentadbiran. So saya ditugaskan sebagai ketua seksyen patologi, but I'm not an expert in pathology. Saya baru je setahun di seksyen patologi, so ialah sama-sama masih belajar. So dekat tempat baru kita kena belajar benda baru. Okay, so untuk fungsi role Makmal Veterina di Kuantan ni, fungsinya salah satu adalah untuk menjalankan ujian makmal, untuk menyokong program surveillance kebangsaan, pemantauan penyakit dan keselamatan makanan. I'm not sure whether you guys are aware about program surveillance kebangsaan, di mana program surveillance kebangsaan ni adalah satu program yang disusun oleh Ibu Pejabat Perkhidmatan Veterina Malaysia di Putrajaya secara tahunan. So setiap tahun mereka akan menyenaraikan senarai penyakit-penyakit yang perlu diuji untuk kita
dapatkan gambaran tentang penyakit tersebut di negara kita. That's why dia panggil program surveillance kebangsaan. Jadi dia akan senaraikan penyakit-penyakit yang perlu diuji dan pegawai-pegawai kita di Pejabat Pengentasan Veterina Daerah akan mengambil sampel yang berkaitan lah untuk dihantar ke makmal untuk diuji dan kita untuk dapatkan result dia. Untuk pemantauan penyakit pula, ini terutama kepada kita punya peternak-peternak lah di bawah pantauan jabatan, di mana kalau sesebuah ladang tu ada outbreak, dan kita akan follow up nextnya. Selepas diberi treatment dan sebagainya, kita akan follow up untuk tengok status ladang tersebut. Adakah masih berpenyakit ataupun sudah free daripada disease yang berkaitan. Dan ketiganya untuk keselamatan makanan, di mana kita menerima sampel-sampel berkaitan makanan untuk diuji untuk memastikan makanan terutama produk hasilan haiwan adalah bebas penyakit, terutamanya penyakit-penyakit zoonotik lah, untuk kita pastikan produk makanan yang dikeluarkan ke pasaran adalah selamat untuk dimakan. Kedua, fungsi makmal adalah untuk memberi perkhidmatan dalam diagnosis penyakit haiwan. So, bila disebut sebagai diagnosis, dia lebih spesifik dan menjurus, di mana apabila berlakunya sesuatu wabak. Contohnya, kalau yang jelas lah yang kita semua orang tahu, a few months back, kita ada outbreak hemorrhagic septicemia di negeri Terengganu. So contohnya macam itulah. So bila ada satu outbreak tentang sesuatu penyakit, jadi makmal akan berfungsi dalam mendiagnose untuk mengenal pasti apakah penyakit tersebut. Daripada sampel yang dihantar, kita akan buat ujian dan kita akan pastikan sama ada betul atau tidak penyakit tersebut. Okay, untuk ketiga, fungsi makmal adalah untuk menyediakan data maklumat berkaitan penyakit haiwan, kualiti dan keselamatan produk hasilan ternakan dan juga makanan ternakan. So data-data ni adalah diperlukan oleh pihak ibu pejabat, di mana mereka akan menganalisa data-data tersebut, contohnya daripada program surveillance kebangsaan yang saya maklumkan awal tadi. So hasil daripada data tersebut mereka akan buat study lah untuk tengok macam mana trend disease dekat negara kita, dan data tersebut juga perlu dihantar kepada ADIC. Dia ada satu badan di bawah saya lupa. Kita punya kalau manusia WHO, kalau animal apa tiba-tiba lupa. OIE. OIE, yes. So di bawah OIE, so kita kena menghantar report berkaitan penyakit-penyakit, terutama penyakit-penyakit wajib lapor. Kita tahu kan ada 100 lebih penyakit wajib lapor tu untuk dilaporkan kepada OIE. Okey, seterusnya untuk membangun dan mengadaptasi kaedah ujian bagi pengesanan penyakit haiwan, kualiti keselamatan produk hasilan ternakan dan juga makanan ternakan. So untuk membangun dan mengadaptasi kaedah ujian ni, kita tahu kadang-kadang ada penyakit baru. So kita kena adaptasi kepada jenis ujian yang baru, mungkin nak kena ada test kit yang baru. Itulah yang dilakukan juga, terutamanya di VRI lah, sebab VRI kita punya research institute. So mereka akan membangunkan lah kaedah-kaedah ujian yang baru jika diperlukan. Seterusnya untuk menyediakan latihan teknikal makmal dan persempelan kepada pelanggan dalaman dan luaran jabatan. Latihan teknikal ni termasuk contohnya terutama kepada kita punya staff sendirilah. Pelanggan dalaman tu adalah staff-staff jabatan di daerah. So kita akan sediakan latihan teknikal. Contoh macam mana nak buat RBPT test, Rose Bengal Plague test contohnya. Apabila mereka ambil sampel serum daripada lembu untuk tengok
positif atau tidak Brucella abortus, so mereka perlu buat RBPT test. Jadi di lapangan mereka boleh buat sendiri, tak perlu hantar ke makmal, dengan cuma perlu ada dia punya reagent dan mereka akan buat sendiri RBPT test, dan kalau positif baru dihantar ke makmal untuk kita confirmkan dengan ELISA test. Okay, untuk selain latihan teknikal, kita ada juga latihan persampelan, terutamanya kepada staf-staf yang barulah. Mungkin ada penolong-penolong pegawai veterina baru yang masuk ke jabatan, jadi kita akan memberi pendedahan kepada diorang macam mana untuk melakukan persampelan, macam mana cara nak ambil sampel darah, macam mana cara nak ambil sampel najis, sampel serum dan ataupun swab, untuk swab, terutamanya untuk unggas. Jadi latihan-latihan tersebut juga disediakan oleh makmal kepada staf kita, dan juga sometimes ada pelanggan luaran jabatan, terutamanya kalau macam pengusaha-pengusaha yang besar. Contoh macam di Pahang ni kita ada syarikat susu yang semua orang tahu, di Muazzam Pahang Dairy Valley. So kita juga provide latihan kepada mereka jika mereka memohon. Okay, antara ujian yang dijalankan di makmal sini adalah untuk virologi, kita buat virus isolation. Tapi virus isolation yang kita buat tidak merangkumi semua jenis virus. Di sini kita hanya mampu membuat virus isolation untuk penyakit Newcastle disease dan juga avian influenza sahaja. Selain virus isolation, kita juga buat HA-NHI test untuk NDAI. Tahu tak HA-NHI? Dah belajar belum? Belum lagi. Sem 1 kan? Baru lagi dah. Tapi yang diploma dah tahu dah rasanya. HA-NHI So HA-NHI ni memang test untuk virus lah. HA means hema agglutination. So, di mana dia akan gunakan serum ataupun reagent lah untuk melihat reaction antara virus dengan antibody. So, ini yang sila. buat dekat telur ayam tu kan, doktor? Ya, itu dalam telur tu isolation. So lepas daripada telur, kita akan pindah ke dalam well tu untuk buat HA dan HI test yang ada lubang banyak-banyak tu. Benar-benar. So dia akan tengok reaction antara antigen dengan antibody. So kalau ada, dia akan melekat dan dia akan bentukkan macam butang dekat bawah tu. So HI adalah hema agglutination inhibition. So dia terbalik sikit daripada HA. Nanti kamu akan belajar lah dalam mungkin tahun kedua kot. I'm not sure dia macam mana UMK punya syllabus. Okay, next adalah ujian berkaitan section bacteriology. Kita ada buat bacteria isolation and identification. So sampel-sampel yang dihantar kebiasaannya adalah sampel organ, sampel swab, dan juga kebanyakan organ dan swab lah untuk bacteria isolation and identification. So, dan juga next ada kita buat antibiotic sensitivity test, untuk tengok tahap kerintanan antibiotik. Seterusnya untuk serology, kita ada ujian RBPT dan ELISA. Tapi di makmal Kuantan kita cuma buat untuk Brucella abortus sahaja. Okay, saya tahu tak Brucella abortus penyakit apa? Ada belajar hari tu. Brucella abortus untuk lembu ke, doktor? Lembu, okay. Nama penyakitnya? Brucellosis. Pandai. Okay, brucellosis. So what is the main clinical signs of brucellosis? Dia macam akan ada lam dekat lymph node dia tu kan? Ke untuk yang detect dia? Tu tak nampak kalau lembu hidup kat dalam kan? Saya ingat untuk yang kalau test dia macam kita akan inject satu itu dia tu.
Dekat And then kulit kita tu. dekat ekor dia tu. And then nanti Hmm. ada macam kena gigit nyamuk tu yang akan ada lam. Brucella ke TB tu? Oh, yang tu TB eh? Okay, so brucellosis kita boleh suspect. Fairuz tahu ni, dah biasa ni. Bagi dia orang jawab je. Okay, brucellosis dia punya main clinical signs adalah abortion. So kalau kita tengok ada lembu yang ada abortion, kita kena suspect brucella dan you kena pakai full PPE sebab brucellosis adalah penyakit Zoonotic. zoonotic. So kalau jangkit kat kita pun nanti kita boleh mandul. Jadi berhati-hati bila handle kes brucella. So dekat Kuantan kita cuma buat untuk ELISA brucella abortus sahaja. Selain daripada tu, sampel yang kita terima kita akan hantar ke makmal rujukan terutamanya VRI lah di Ipoh untuk menjalankan ujian-ujian yang berkaitan. Seterusnya untuk section parasitologi, kita ada ujian-ujian berkaitan cacing lah untuk tengok parasite, terutamanya sampel najis yang dihantar. Kita akan buat fecal egg count. Pernah dengar? Fecal egg count? Pernah. Pernah Okay, so kita akan kira telur cacing dekat dalam sampel najis tu. Sedimentation dan juga simple flotation. Dia ada tiga jenis ujian. Seterusnya kita juga buat blood protozoa, di mana kita akan buat direct blood smear ataupun impression organ smear, di mana sampel organ yang dihantar kita akan presskan pada glass light dan kita akan tengok di bawah mikroskop untuk tengok is there any blood protozoa. Seterusnya kita buat juga CBC, complete blood count, tapi ni jarang lah sebab orang jarang request, tapi kita ada mesin untuk complete blood count. Dan seterusnya histopathology, which is mic section. Kita memang selalu terima sampel-sampel untuk histopathology, terutamanya daripada zoo. Kalau Makmal Kuantan kita ada dua zoo, Zoo Bukit Gambang, Zoo Kemaman. Ada dua zoo utama yang hantar sampel kepada kita bila ada haiwan yang mati. So dia akan hantar sampel organ untuk buat histopatologi untuk mengenal pasti punca kematian. Seterusnya kita ada yang terakhir kawalan mutu makanan, ni di bawah Kesihatan Awam Veterina. So sampel-sampel yang dihantar terutamanya banyak sampel EBN. Siapa tahu EBN? Ni interview ke dah jadi macam kuliah ni ha? Itulah function interview ni, extra knowledge. Alright, so that's Bird nest dah. bird nest, edible bird nest. Oh. Bird nest. Sarang burung. Biasanya dia orang akan hantar sampel sarang burung untuk kita buat TPC, total plate count. So total plate count ni akan tengok berapa banyak pencemaran ni lah, ataupun nak tengok bersih tak bersih benda tu. Coliform, E. coli, Strep aureus, Salmonella, yeast, mold dan juga nitrit. Ingat tak dulu isu besar daripada negara China yang dia reject kita punya EBN sebab kandungan nitrit yang tinggi. So nitrit adalah salah satu ujian yang dijalankan ke atas EBN lah untuk tengok dia punya kandungan. Selain daripada EBN, kita juga terima sampel-sampel macam sampel air untuk tengok E. coli dalam air dan juga daging sejuk beku, terutama yang diimport daripada luar negara. Contohnya dari India, daging kerbau, daging lembu yang masuk. Jadi pihak Makis akan ambil sampel untuk hantar ke makmal untuk tengok dia punya kandungan daging tersebutlah, sama ada selamat atau tidak untuk dimakan. Okay, saya rasa that's much about role of makmal veterina dan ujian yang kita jalankan di makmal lah. I ada satu soalan.
Tadi Alright. pasal daging beku tu, kiranya kalau macam kita pergi pasar malam yang kita beli daging fresh tu, itu bukan daging beku kan? Tu kira hot meat lagi. Oh, okay. Ini daging sejuk beku dari India biasanya. Oh, okay. So Doktor, boleh saya proceed dengan soalan yang kedua. Okay, soalan ni bakal diajukan oleh Afiq. Afiq, boleh ajukan soalan kepada Doktor? Okey, terima kasih Fairuz. Doktor, saya ada satu soalan. Kalau macam baru-baru ni kes yang orang cakap paling viral dekat Malaysia yang kes hemorrhagic septicemia yang HS kena dekat Terengganu tu Doktor kan? Yang kerbau tu. Itu macam mana kalau macam anda kata ada terjadinya sesuatu kes yang perlu dilaporkan kepada pihak JPV, apakah tindakan ataupun step by step yang akan JPV ambil? Alright. Okay, so kita ambil contoh HS lah dekat Terengganu So hemorrhagic septicemia ni penyakit disebabkan oleh apa? Hemorrhagic bukan bakteria ke Bakteria. Bakteria. Apa? Nama apa? Nama apa bakteria dia? Hemorrhagic septicemia kan? Tu nama penyakit je. Bakteria dia? Bakteria dia Pasteurella maltosida. Pasteurella maltosida ke? Ya, betul. So Pasteurella maltosida. Alright. So macam ni, bila adanya sesuatu wabak penyakit jadi pihak jabatan, kita sebenarnya Jabatan Pengetahuan Veterina kita dah ada we call it our own Bible. So jabatan telah menyediakan kita panggil protokol veterina untuk setiap jenis penyakit yang dah disenaraikan, di mana kalau ada outbreak, jadi kita akan merujuk kepada protokol tersebut dan dia available online lah. So untuk penyakit HS yang dah berlaku dekat Terengganu itu, jadi bila ada penternak melaporkan peningkatan kematian, peningkatan kematian yang mendadak kepada kerbau dia orang, kerbau Mr. Mowgli tu kan, Mr. Mowgli Malaysia tu. So pertama sekali jabatan akan pergilah ke premis berkaitan, ke ladang berkaitan untuk kita tengok, pegawai jabatan akan tengok apa tanda-tanda klinikal yang ada pada haiwan tersebut. Yang dah mati dan juga yang hidup lah kita tengok sekali. Dan bila dah tengok tanda-tanda klinikal tu, kita dah boleh suspect penyakit apa. So bila kita dah suspect penyakit apa tu, kita panggil differential diagnosis. Dah belajar belum differential diagnosis? A list of the most probable disease yang menyebabkan tanda-tanda klinikal tersebut. Okay, so bila dia dah suspect penyakit tu, dia akan ambil sampel lah. Okay, so sampel dia akan ambil dan dihantar ke makmal. So saya merujuk juga, saya sekarang pun merujuk juga pada protokol veterina Malaysia ni. Memang tak ada orang hafal lah, memang setiap kali kalau ada upgrade pun kita akan buka protokol. So untuk kejadian klinikal yang dikenal pasti oleh PPV. PPV ni Pejabat Pengetahuan Veterina lah, dan disahkan melalui ujian pengasingan dan pengenapasan bakteria atau pengesahan melalui ujian serologi. So kita tahu, kita suspect daripada clinical signs yang kita tengok, kita suspect dia adalah HS. Jadi bila HS kita tahu dia adalah Pasteurella maltosida. So sampel yang dihantar kita akan culture. Kita akan culture di section bakteriologi untuk kita dapatkan culture Pasteurella. So kalau sampel tersebut lepas di culture memang kita dapat Pasteurella maltosida, sort of kita boleh confirm lah, mengatakan penyakit tersebut adalah HS dengan clinical sign yang ada dan juga dibuktikan dengan test dari makmal. Selain daripada culture tadi, kita juga hantar sampel serum daripada haiwan yang masih hidup tu, kita hantar untuk buat ujian serologi. So serologi kalau betul dia akan menunjukkan ada antibody lah against the disease. Okay, so diagnosis dan pengesahan penyakit. Macam mana
dia orang nak diagnose penyakit tersebut, tadi saya dah sebut mula-mula kita tengok daripada tanda-tanda klinikal. So tanda-tanda yang ketara lah untuk sesuatu jenis penyakit. Kalau tanda-tanda yang umum, apa-apa sakit pun haiwan akan murung, tak nak makan, menyendiri, kan? Dia akan mengasingkan daripada grup dia, tak selera makan, murung. Kalau lembu biasa selalu berdiri, dia lebih suka duduk. Itu tanda-tanda yang umum. So kita ada tanda-tanda yang lebih jelas. Untuk contohnya untuk HS, kita akan tengok kematian yang sangat mendadak dengan tempoh masa yang sangat singkat. Within 1 day dah mati berekor-ekor dah banyak, kan. So klinikal kita tengok lesi postmortem. Bagi haiwan-haiwan yang mati tersebut, kita akan buat postmortem dan kita akan tengok tanda-tanda postmortem untuk penyakit yang berkaitan. Sebab some diseases dia ada kita panggil pathognomonic lesion. Siapa tahu pathognomonic lesion? What is pathognomonic lesion? Saya try je lah sebab daripada perkataan dia maksudnya badan tu lepas bangkai dia dah, lepas animal tu dah meninggal, kat bangkai dia ada lagi sign nampak penyakit tu. Okay, set signs tu. So pathognomonic is a very specific lesion for that disease. For that particular disease, lesion tu hanya ada pada disease tu sahaja. Penyakit lain tak akan ada lesion macam tu. Contoh yang paling senang yang saya bagi, yang saya pun masih ingat, diamond skin disease pada babi. So dekat babi yang kena penyakit tu memang nampak diamond shape pada dia punya kulit. Itu yang ada pada babi lah tu kan? Contoh pathognomonic lesion. Ini masa haiwan dia dah meninggal lah kan, kiranya dekat bangkai dia. Ini postmortem. Okay. Okay. So kita proceed ke soalan yang seterusnya, Doktor. So sebenarnya panjang lagi. Tapi tak apa, nanti boleh buka online protokol Veterina Malaysia berkaitan penyakit hawa berdarah, nanti you boleh study dia punya step tu. Okay, so seterusnya soalan bakal diajukan oleh Nurul Isdar. Okay, Doktor. Saya ada satu soalan ni. Soalan ni di luar sedikit lah daripada makmal dan penyakit. Berkenaan dengan kerjasama. Pihak DVS ada tak menjalinkan kerjasama antara pihak NGO, contohnya macam SPCA dan sebagainya? Itu soalan saya. Rasa ada tak? Lisda rasa ada tak? Pernah terdengar ke? Pernah join ke? Yang saya tahu pihak DVS ada menerima laporan dari pihak NGO, tapi dari segi officially, mungkin daripada segi perundangan, ada tak kita buat menjalinkan hubungan dari sudut yang tu, inofficial? Alright. Okay. So as a department, kita memang tak lari untuk ada kerjasama dengan NGO, bukan sahaja NGO, dengan orang awam, semua sekali lah as a department. So dengan NGO, memang especially dengan SPCA ni, kita memang ada a very close kerjasama lah, especially berkaitan kebajikan haiwan. So semua orang aware pasal Akta Kebajikan Haiwan 2015 kan? Semua dah tahu? Animal Welfare Act 2015. Jadi bila saja jabatan membentuk akta ni, so kita memang perlu menjalinkan kerjasama erat antara jabatan dan juga NGO. So di jabatan kita telah mewujudkan satu komiti. Komiti bahasa Melayu apa ya? Komiti lah. Tak ingat pula bahasa Melayunya apa, komiti. So di bawah Animal Welfare Act ni, jabatan telah mewujudkan satu yang dipanggil nama sebagai Animal Welfare Consultative Committee.
di mana di dalam komiti tersebut kita invite representative from NGOs including SPCA. So dia orang ada wakil mereka. Biasanya dia punya pengerusi lah, top man of the NGOs. Setiap badan tersebut, kita ada SPCA, kita ada Majlis Equine Malaysia, kita ada PAWS tahu kan? PAWS. Dan banyak lagi, saya tak ingat beberapa nama lagi. Dia bukan berkaitan anjing dan kucing sahaja, dia termasuk kuda, termasuk industri poultry dan banyak lagi. So mereka ni adalah representatif daripada setiap badan dia orang, dan kita kumpulkan dia orang di dalam satu komiti di peringkat Jabatan Perkhidmatan Veteriner Malaysia, dan kita adakan mesyuarat sekurang-kurangnya 2 kali setahun. So mereka akan datang, akan membawakan isu berkaitan kebajikan haiwan, dan kita akan cuba selesaikan dan membawa isu-isu berkaitan ke peringkat Jawatan Kuasa Induk Kebajikan Haiwan Malaysia lah. Jadi isu-isu berkaitan kebajikan haiwan adalah sangat mempunyai kerjasama erat antara jabatan dengan NGO. Okay, Lifda. Okay. Okay, Dr. Okay. Nampaknya kami dah kesetukan masa. Okay, di sini saya mewakili daripada ahli grup saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. kerana sudi meluangkan masa kepada kami semua dalam sesi interview ini. Okey, sebelum saya mengakhiri sesi interview ni, izinkan saya sikit Dr. untuk bagi serangkap pantun lagi. Boleh tak? Pantun, tapi tak ada balas lah, saya tak prepare. Tak apa Dr. Okey. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Okay Dr. Sekian. Okay. Assalamualaikum. Alright, good luck semua Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Doktor.